kita untuk menyampaikan anugerah pertama kepada Yang Berbahagia Datuk Farida Hani Harun. Berdiri sebagai Presiden Adams Leadership Solution, dia membantu syarikat-syarikat tempatan besok kembali organisasi syarikat masing-masing untuk kembali bergerak mengikut hala tuju sepatutnya. Wanita yang bersedia disahkan sebagai Ibu Hani ini memanfaatkan pengalaman dan ilmu yang dimiliki sepanjang berkhidmat lebih 20 tahun di sektor korporat dalam membantu. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, siapa saya dan apa yang saya lakukan. Ibu sayang kamu. Kebanyakan syarikat industri kecil sederhana hanya mampu bertahan 3 hingga 5 tahun saja. Mengapa? Sepanjang musim ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk semua SME tahu supaya mereka tidak akan gagal dalam perjalanan bisnes mereka, dan kita boleh belajar bersama-sama banyak sangat benda yang sangat kritikal yang ibu nak ajar di sepanjang musim ini di setiap episod. Jadi ibu sarankan kalau anda ada niat nak buat bisnes, tengah buat bisnes, pemimpin-pemimpin bisnes, wajib bagi pendapat ibu untuk menonton program ini. Menariknya TV program ibu ini dengan usahawan-usahawan kat luar sana kerana satu, ibu akan share ilmu yang jarang guru-guru lain share. Kedua, ibu akan tontonkan, ibu akan tampilkan case study sebenar anak-anak didik ibu dengan kejayaan-kejayaan mengikut setiap episod dan tema-tema yang berbeza. Rugi kalau tak tengok. Bayangkanlah kalau kita tak ada ilmu ni. Kita dah laburkan banyak modal dari segi keuangan, masa, perasaan, which is emotion, masa kita dengan anak-anak kita di rumah. Kita dah laburkan banyak. Kerana tak ada ilmu, duit yang kita laburkan tu terbakar. Bagaikan duit tu terbakar di tangan sendiri. Kita tak mahu benda ni berlaku pada anda semua. Hanya kerana tidak ada ilmu. Bayangkanlah episod-episod ini semua disusun dengan begitu berstruktur. Kita akan belajar tentang kepimpinan, pentingnya kepimpinan. Seseorang yang akan mengemudi kapal kita, iaitu bisnes kita. Lepas tu kita akan belajar tentang hala tuju. Bila kita ada kapal, lepas tu kita nak berlayar. Kita kena tahu macam mana nak wujudkan hala tuju dan trek-treknya. Seperti kalau kita memandu kereta, kita ikut highway, kita tahu kita dah ikut ways yang betul. Sebab kita dah masukkan data-data yang tepat. So, kita kena belajar strategic direction atau hala tuju strategik dalam salah satu episod yang akan ada di dalam program ini. Kita juga akan belajar bagaimana nak menyusun struktur organisasi kita. Bagaimana kita nak
wujudkan sistem dan proses yang berhubung kait, yang memberi makna untuk menjayakan target yang kita nak dari masa ke semasa demi merealisasikan visi kita. Dan kita juga akan belajar tentang pasokan. Bagaimana kalau kita nak jalankan satu organisasi, pemimpin dah power. Lepas tu kita dah ada hala tuju dengan kiraan-kiraannya. Lepas tu kita dah ada strukturnya, kita dah ada sistemnya, tetapi kita tidak ada ahli-ahlinya, iaitu pasukan. Kalau pasukan kita tak power, dengan adanya semua ni pun boleh hancur. Jadi kita juga akan wujudkan salah satu daripada episodnya untuk belajar bagaimana kita nak wujudkan pasukan impian. Very, very critical, pasukan impian. Kita perlu tahu tools yang ibu nak ajar tentang pasukan-pasukan impian. Dan bila kita dah ada pasukan impian, kita juga perlu ada suasana menjalankan bisnes yang aman, yang damai, yang gotong royong, yang boleh bagi maklum balas secara terbuka. Sebab itu semua musim ini sangat connected, sangat berhubung kait. Kalau you miss mana-mana episod, memang rugi. Sebab dia bagaikan satu jalan cerita yang bersambung. Clarity creates meaning. Meaning creates action. And action creates power. Mengapa kita tidak ada daya untuk maju ke hadapan? Kerana kita tidak tahu apakah tindakan-tindakan yang perlu kita ambil. Kenapa kita tidak ambil tindakan-tindakan? Kerana kita tidak faham dengan makna dan tujuan. Dari mana datangnya makna dan tujuan ini? Dari kejelasan. Sebab itu, pemimpin harus memberi kejelasan untuk kita menimbulkan daya demi mara ke hadapan. Rata-rata perunding dunia mengatakan mengikut research mereka dan pelaporan-pelaporan yang ibu baca, rata-rata setuju mengatakan antara punca kejatuhan mana-mana bisnes adalah kepimpinan. Kenapa ibu kata kepimpinan itu sangat penting? Dan kita perlu jaga kepimpinan. Kepimpinan zaman dulu dengan kepimpinan sekarang tak sama. Dulu bukan dunia new normal, bukan dunia VUCA. Dulu bukan generasi Y dan generasi Z. Bagaimana pula kita nak gunakan ilmu kepimpinan dulu untuk dunia zaman sekarang? Maka ibu terpanggil untuk cerita dengan lebih mendalam tentang kepimpinan zaman sekarang dan kenapa kepimpinan sangat penting dalam organisasi untuk mengemudi sesuatu organisasi. Pemimpin itulah yang menentukan struktur apa yang perlu. Pemimpin itu juga yang menentukan sistem apa yang perlu. Pemimpin itulah yang menentukan hala tuju apa yang nak ditujukan. Pemimpin itu juga lah yang menentukan pasukan dia macam mana untuk jadikan pasukan impian. Pemimpin itu juga yang perlu menjadi role model untuk mewujudkan persekitaran yang selamat untuk semua orang menjadi produktif dengan budaya prestasi tinggi. Hala tuju strategik adalah pemetaan perjalanan bisnes kita sampai mungkin 10 tahun. Yang kita tahu apa akan berlaku pada 3 tahun yang pertama, 3 tahun seterusnya dan 4 tahun. So total akan menjadi 10 tahun. Hala tuju strategik adalah di mana kita susun semua perancangan strategi kita mengikut milestone-milestone-nya iaitu 3 tahun dan 4 tahun total menjadi 10 tahun. Kita jelas dengan apa yang berlaku setiap tahun dan kita ada pengukuran-pengukuran yang tepat untuk setiap perjalanan kita mengikut target-target yang telah kita letakkan. Itulah hala tuju strategik. Yang ibu tengok dengan usahawan sekarang ni, bila ibu tanya apa akan berlaku pada syarikat anda atau bisnes anda, 3 tahun dari sekarang, mereka tak dapat jawab ibu. 5 tahun dari sekarang lagilah tak ada jawapan. 10 tahun, impossible. Sangat-sangat berbahaya bila kita tidak ada perancangan strategik.
Seterusnya, struktur dan sistem. Sangat penting. Ibu tengok kebanyakan orang buat carta organisasi bermula dengan kotak dan garisan. Tak boleh. Sebab bila kita mulakan dengan kotak dan garisan, awal-awal lagi kita dah buat dinding. Kau marketing ni dinding, kau sale ni dinding. Lepas tu diorang tak kawan. Kita akan mengwujudkan sindrom silo. Sebab itu, nak buat carta organisasi ada caranya. Bukan bermula dengan kotak dan garisan. Berminat? Nak belajar? Kebanyakan kepimpinan dalam syarikat-syarikat, terutamanya usahawan, komplain dekat ibu. Pasukan mereka tak bersemangat. Kalau tak suruh, tak jalan. Tak produktif. Selalu bagi alasan. Antara mereka bergaduh. Kadang-kadang tidak contribute sesuatu yang luar daripada bidang kerja masing-masing. Mereka bukan performer lah. Mereka ni kalau nak kerja lebih masa je komplain. Dia orang tak nak bersungguh-sungguh untuk organisasi. Yang bersungguh-sungguh founder. Tapi bila nak buang macam lemah je semuanya. Kenapa perkara ni boleh berlaku dekat pasukan anda? Sedangkan ada cara pemimpin atau organisasi lakukan dengan tools yang betul sehinggakan anda boleh mendapat satu pasukan yang hebat yang dipanggilkan pasukan impian. Antara mereka kerjasama. Bila seorang tak datang, MC ke apa, yang lain take over. Padahal bukan departmen dia. Tanpa disuruh. Anda semua ada pasukan macam tu? Kenapa kita nak harapkan semua orang fikir macam kita? Semua orang datang daripada background yang berbeza. Cara mereka dibesarkan berbeza, kemampuan kehidupan berbeza, kesedihan, kesukaan, kegembiraan yang berbeza. Semua orang ada memori yang berbeza yang menjadikan mereka juga berbeza-beza. Dengan personality yang berbeza, kepentingan yang berbeza. Kenapa pula kita nak harapkan semua orang macam kita? Maka dengan itu, untuk mewujudkan budaya prestasi tinggi dalam sesuatu syarikat, kita perlu alignment yang sangat tinggi. Macam mana nak create alignment yang tinggi sedangkan semua datang daripada background yang berbeza-beza, ibu? Wujudkan common ground. Apa common ground itu? Ia adalah nilai-nilai teras syarikat. Nilai-nilai teras syarikat ni adalah shared values. You ada tak shared values kat syarikat you? Manusia tidak menolak perubahan tetapi menolak cara perubahan itu dilakukan. Sebenarnya, manusia sukakan perubahan. Bayangkanlah kalau kita terpaksa melawat tempat yang sama setiap kali. Makan makanan yang sama, pakai baju yang sama. Memang secara naturalnya manusia sukakan perubahan. Cara kita mengurus perubahan yang menyebabkan ada tentangan di kalangan anak-anak buah kita. Untuk itu, ibu syorkan untuk anda melibatkan pasukan anda apabila kita ingin memulakan sesuatu perubahan dalam syarikat. Pasti ramai yang tertanya-tanya, kenapa ibu buat apa yang ibu buat? Kenapa ibu tinggalkan keselesaan, kesenangan dahulu kepada jalan ini? Kenapa ibu terlalu ingin usahawan di Malaysia ini menjadi kaya? Tapi sebelum tu izinkan ibu ceritakan sedikit perjalanan hidup ibu. Kita ni tidak pernah terlepas daripada dugaan-dugaan hidup. Ibu juga. Ibu anak yang pertama meninggal saat kelahiran. Anak yang ketiga lahir cacat pendengaran
Dan pada usia dia setahun lebih, ibu mengalami kemalangan yang sangat teruk. Hampir meranggut nyawa ibu. Sehingga ibu tidak boleh berjalan setahun. Dalam masa yang sama, pada umur yang agak muda, iaitu umur ibu sekarang 56 tahun. Pada ketika itu ayah ibu umur 56 tahun meninggal dunia. Setiap tahun ada saja ibu terpaksa melalui operasi untuk baiki tulang belakang ibu yang remuk teruk. Ketika ini pun ibu ada 6 skru yang ditanam di tengkuk ibu. Ibu ada titanium dekat lambauan lambatu. Selama 29 tahun dari semenjak kemalangan pada tahun 1991, hampir 29 tahun ibu menanggung sakit. Jadi ibu rasa ibu faham. Ibu tahu Allah bagi ibu semua itu kerana Allah ingin jadikan ibu seorang yang lebih baik. Pada tahun 2001, ibu dikejutkan dengan tumor. Jadi, ibu kena buang sumber rahim ibu. Macam-macam sekarang ni dengan penyakit rheumatoid arthritis-nya, dengan penyakit Stevens Johnson syndrome-nya, iaitu Allah kepada banyak jenis ubat dan makanan. Tapi ibu rasa Allah tu sangat sayang pada ibu. Sebab dia sebenarnya yang mana ibu baru mengerti sekarang. Allah sedang menyediakan ibu untuk menjadi seorang guru. Guru kamu. Semasa ibu di dunia korporat, ibu ada baca satu pelaporan yang mengatakan usahawan negara kita dan mereka kebanyakannya anak-anak muda tidak boleh bertahan lama perniagaan mereka. Jadi ibu kuatkan hati ibu, walaupun ibu amat perlu duduk di dunia korporat itu sebab ibu perlukan medical care-nya. Ibu perlukan benefits itu untuk ibu. Tapi sampai bila ibu nak duduk situ dan lihat anak-anak muda di luar sana, usahawan-usahawan yang berniaga. Mungkin mereka ada kelulusan degree atau tidak ada kelulusan, tapi tidak pernah diajar secara terus bagaimana untuk bertahan lama dalam perniagaan. Dan ibu adalah pakar dalam ilmu itu. Tak kala ibu sebagai mak nak membiarkan mereka lemas di luar itu. Ibu ambil keputusan yang drastik pada umur 50 tahun, 6 tahun yang lalu, untuk tinggalkan dunia korporat. Tapi Allah tu Maha Kaya. Semasa ibu bertekad untuk tinggalkan, walaupun hampir 20 tahun di situ, disitulah tempat ibu belajar macam-macam ilmu sebagai pakar pembangunan organisasi. Dalam ibu tanam niat untuk keluar, untuk membantu usahawan, tiba-tiba ibu dipanggil untuk menjadi penasihat pembangunan kepimpinan SPRM. Dealings ibu dengan SPRM adalah ibu dibenarkan, teruskan niat ibu untuk membantu usahawan walaupun ibu diambil sebagai penasihat pembangunan kepimpinan mereka. Ibu perlu ajar ilmu ibu kepada banyak anak-anak muda supaya mereka secara ramai dan berjemaah boleh merebut kembali ekonomi Malaysia. Dan bila ramai orang yang bertakwa memegang ekonomi, lebih banyaklah zakat yang akan keluar. Lebih banyaklah bantuan pada anak-anak asnaf. Walaupun ibu dalam kesakitan, walaupun ibu dalam kepenatan, ibu akan tetap berlari dan berjuang. Allah bagi peluang pada semua orang. Ambil peluang tu nak bangkit semula. Cari ilmu. Semua orang layak dan boleh menjadi kaya. Anda juga bangkit.
jadikan Malaysia kembali hebat. Kita boleh. Yakinlah anak-anakku. Bangkit semua. Bangkit segera. Ibu sayang kamu. Kadang terlupa tujuan hidup kita, kadang terleka dengan dugaannya. Apa terjadi? Tak mungkin kan kembali. Teruskanlah jalani. Percaya dirimu, kuatkanlah hatimu. Percaya dirimu, kuatkanlah jiwamu. Apa yang ditunggu? Terus berdoa untuk berjaya, untuk berjaya. Bangkit semua, ayo segera. Tingkat usaha, usah terlena. Bangkit semua, ayo segera. Tiba masanya, kita akan berjaya. Tempuhi segala-galanya. Sabar menempuh ujian darinya. Bersama. Even tahun ni kita face COVID, alhamdulillah sale kita still okay. Agaknya lagi banyak orang tidur kot. Betul Bu. Mungkin because of COVID ramai yang kena laid off and everything kan. So they try to find pendapatan side income. Yes. So kita nampak memang ada increment after COVID during May, June and July. So so far July is our highest sale. Ya. Yes, we reach 100,000 pieces per month. Betul. Yang saya nampak dia orang mencari bisnes yang mudah dapat fast cash, Ibu. Apa yang akan berlaku kepada syarikat ataupun bisnes anda 3 tahun, 5 tahun ataupun 10 tahun yang akan datang? Berapakah jualan yang anda jana? Berapa bilangan cawangan yang anda ada? Berapa negara yang anda telah tebusi? Sekiranya anda boleh jawab soalan ini dengan jelas dan pantas, tahniah saya ucapkan. Tetapi sekiranya anda tak mampu jawab soalan ini, anda dalam keadaan yang bahaya. Saksikan minggu hadapan. Ibu Hanif akan tunjukkan bagaimana anda boleh tetapkan hala tuju organisasi anda.